Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang betul-betul cinta pada Nabi, dia bukan sekadar cinta lah, dia dah rindu dah. Rindu sangat nak jumpa. Macam ke kita sekarang, nak tengok dengan mata lendir memang tak nampak. Bahkan ada kalau siapa-siapa ngaku jumpa Nabi dengan mata lendir, boleh didakwa di mahkamah syariah. Boleh didakwa. Takdir dia jumpa betul sekalipun, jangan cerita ke orang. Jangan masuk Facebook, jangan masuk Instagram, senyap-senyap sudah. Jangan buat live TikTok cerita, jangan. Fitnah. Kalau takdirlah dia jumpa betul, menjadi fitnah. Hatta orang yang mimpi jumpa Nabi pun afdal sekiranya dia tidak bercerita hal itu pada orang, sebab boleh menimbulkan fitnah. Pertama, riak, menjadikan kita riak. Yang kedua, jadi rosak agama. Contoh, kita jenis tak semayang. Semayang koseh-koseh, semayang asar gelap sangat, subuh cerah sangat. Tiba cerita ke orang mimpi jumpa Nabi, orang guling suka, Allah mu jumpa Nabi, aku semua pujahal mau jumpa tu. Orang jadi main ke kita, walaupun benda tu benar. Orang pertama hok entang kita, isteri kita lah. Abang mimpi jumpa Nabi, Nabi mana? Kita memang jumpa betul mimpi itu, tapi sebab potongan kita bukan potongan selayaknya. Kalau orang jadinya Tuan Guru Harundin, layak cerita munasabah, level dia, level kita dia tak salah. Cak ayang jangan. Jadi fitnah agama. Maka kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi yang tiada berpenghujung ini, saya ingin mengajak hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita amalkanlah sunnah Nabi SAW. Sebab sunnah Nabi ni, dia mata rantai yang menghubungkan kita dengan Nabi. Kita dah 1000 tahun lebih terputus zaman Nabi, tapi yang menjadikan kita ni dekat dengan Nabi kerana sunnah dia. Sunnah ni, contoh jangan ingat sunnah ni nikah dua tak, itu sunnah lain. Sunnah Nabi ni ada 3 jenis. Ini kita jelaskan. Pertama sekali adalah sunnah qauliyah. Apa makna qauliyah? Ucapan. Apa saja perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nabi dalam pelbagai sempena dan tujuan, yang kalau orang Melayu dia lebih kenal dengan sebutan hadis. Hadis itu adalah sunnah qauliyah, hadis Nabi. Dan hadis adalah pengubat rindu kita kepada Nabi. Sebab hadis ni dibina daripada rantaian perawi. Macam tuan-tuan dengar satu hadis, innamal a'malu binniyat. Walaupun yang ucap tu saya, tapi saya membawa rantaian daripada Nabi SAW. Dia suara ni pengubat rindu, suara. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kalau kita dengan isteri kita, dengan suami kita, mungkin selalu kita WhatsApp pakai teks, type. Tapi sekali-sekala rekod kot suara, pakai voice recorder itu. Sebab sampai satu peringkat, saya ramai jumpa orang, bila dia rindu sangat pada arwah, pengubat rindu dia adalah suara yang dia rekod dalam WhatsApp. Dengar balik, lepaskan rindu. Macam saya pernah jumpa ada orang duduk di kedai makan roti canai, buka telefon, abang kat mana tu? Kalau makan kan jangan lupa bawa balik roti. Dia pasang voice, bukan voicemail, voice recorder tu lah. Rupanya dia bukan bercakap dengan isteri dia. Isteri dia meninggal lama dah, tapi benda tu ada dalam telefon. Tengah makan teringat ke arwah, biasa beli tapau ke dia ke benda ke, pasang dengar, mengubat rindu. Jadi tuan-tuan ni balik kan, belajar-belajar, tekan lama tu dia boleh rekod sendiri je, tak payah tarik. Bila nak balik jadi suara masa ni nyakit hati lah kadang-kadang lah, tapi itulah pengubat rindu. Macam hadis ini, baik itu orang India, di India orang Islam, mereka menghormati hadis Nabi ni luar biasa. Saya tengok kalau kita di Malaysia, hadis ni kita tidak hormat sangat. Padahal itu sunnah Nabi tu, sunnah kata-kata Nabi. Orang India tuan-tuan, kalau pergi ziarah orang sakit, macam kita baca Quran, orang di India ada setengah mereka baca hadis. Buka hadis 40. Orang sakit, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, man kana hijratuhu ila Allah wa contoh. Kita ni pelik, apa mu baca hadis? Atau aku nak mengambil berkat daripada mulut Nabi yang mulia. Oh, ni orang-orang sebelah sana. Macam kita kurang.
Dia hadis ni tuan-tuan, dia mata rantai. Macam contoh saya sebut tadi hadis innamal a'malu binniyat. Dulu adalah orang hok anti hadis, dia mempertikai. Dia kata ustaz tahu mana innamal a'malu binniyat tu Nabi hok ucap. Ustaz tahu di mana? Contoh Imam Bukhari main reka dia. Ni orang hok memikirkan agama guna akal. Dia pun kata Imam Bukhari ni totoh dia reka, takkanlah dia sempurna sangat. Kita nak ceritakan bahawa Imam Bukhari dia pun tak dengar hadis tu daripada Nabi, dan itu kita ngaku sebab mereka hidup pada dua zaman berbeza. Bukhari zaman lain, Nabi kita zaman lain. Tapi Imam Bukhari dia ambil hadis tu daripada Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi. Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi pun tidak ambil hadis tu pada Nabi, dia pun jauh jarak. Al-Humaidi ambil dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan pun tak dengar Nabi daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari ambil daripada Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris. Muhammad bin Ibrahim Al-Haris ambil daripada Alqamah bin Waqqas. Alqamah dia ambil bukan daripada Nabi direct, dia dengar daripada Umar Al-Khattab. Jadi yang dengar pada mulut Nabi betul adalah Umar Al-Khattab. Jadi rantaian tu sampai pada kita. Kalau tuan-tuan dengar orang baca hadis, itu daripada mulut Nabi, itulah rupa dia dulu. Sebab itu kita jangan pertikai rantaian-rantaian hadis ini. Hatta kita yang baca Quran ini pun, kita baca Quran tuan-tuan ada rantaian. Riwayat kita kan ada rantai. Mana ada baca Quran rekaan kita dah ada rantaian. Pernah orang petikai rantaian Quran kita? Kok adalah orang tanya, awak baca Quran ni betul ke sama dengan bacaan Nabi? Contoh awak reka sini, tak ada orang nanya tak? Sebenarnya Quran pun ada rangkaian dia, rantaian dia. Macam kita di Dungun ini, bacaan kita apa riwayat kita? Kita menggunakan qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq, Syatibi. Perjalanan dia Hafs, dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami pula pernah talaki dengan 5 orang sahabat, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adh bin Jabal, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 5 sahabat ni pernah baca depan Nabi. Jadi bacaan orang Dungun mutawatir sampai pada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mata rantai. Tapi maaf tuan-tuan, sekali lagi kita di Malaysia, kita lebih kepada pengajian Quran berbanding dengan hadis. Bahkan di Malaysia orang yang hafal Quran dipanggil Al-Hafiz. Sedangkan dalam tradisi ilmuwan Islam, Al-Hafiz ini bukan orang hafal Quran. Siapa Al-Hafiz? Al-Hafiz orang yang hafal hadis. Itu baru dipanggil Al-Hafiz. Sebab itu ulama mana ada pakai Al-Hafiz, sebab Al-Hafiz ini untuk orang yang menghafal hadis dengan jumlah yang sangat banyak. Macam Imam Al-Ghazali ke Imam Syafi'i ke apa tu, dia tak guna Al-Hafiz belakang nama dia. Sebab ulama-ulama ni memang 100% kebanyakannya memang hafal Quran dah. Dia hanya gunakan Al-Hafiz kalau dia menghafal hadis dalam jumlah yang luar biasa banyak. Berapa banyak? Minimum 20,000 hadis. Baru boleh letak belakang nama dia Al-Hafiz. Ada yang hafal 100,000 hadis, ada yang hafal 300,000, ada lebih banyak boleh tu pun ada. Tuan-tuan, kita malam ni jujurlah, ngaku sayang Nabi tepuk dada. Berapa hadis kita hafal? Cinta Nabi apa kalau lagu Piramli hafal belaka? Tapi hadis Nabi nak 40 hadis pun tak ada. Lepas tu tepuk dada, aku cinta Nabi. Bukan gitu. Orang cinta Nabi dia hafal semua. Tak nak hafal semua banyak sangat. Hafal 5 hadis pun belum tentu lagi. Kita kena hafal hadis. Benda ni tidak wajib. Tanda cinta, tanda mu suka. Macam kita suka artis, suka Piramli, suka apa. Macam saya pun minat Piramli kadang-kadang. Ceramah cerita Piramli. Orang yang minat saya cerita separuh, dia sambung pula cerita tu. Mana dia hafal filem Piramli, dialog-dialog kelakar, artinya benda tu lekat dalam hati kita sebab kita minat.
Tapi bila dengan hadis-hadis Nabi semua senyap. Sebab tak apa. Tapi tepuk dada mengaku aku cinta Nabi. Tak boleh gitu. Ada di kalangan ulama yang menghafal hadis lebih banyak daripada itu pun ada. Luar biasa sekali. Kalau kita mengkaji sejarah, para ulama dulu mereka punya nilai dia akan jadi bertambah kalau mereka menguasai hadis. Sebab itu sebagai contoh kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dia menceritakan kana Ahmad bin Hanbal yahfaz alfi hadithin. Kata dia Imam Ahmad bin Hanbal dia hafal 1 juta hadis. Mazhab Hanbali 1 juta hadis. Tiba ada orang pertikaikan dia. Wa ma yudrika? Pandai sangat, mu tahu mana? Mu tahu di mana? Jawab Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, zakartuhu wa akhastu alaihi al-abwab. Saya tahu sebab saya anak murid dia. Saya ambil dengan dia beberapa hadis. Dan dia, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi pernah berkongsi tentang kesungguhan para ulama menghafal hadis. Ada banyak kitab-kitab yang ditulis. Boleh rujuk Ibnu Jauzi ada menulis tentang kesungguhan ulama dulu menghafal hadis. Sehingga kan kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ahfazu mi'atai alfa hadisin. Saya sendiri hafal 200,000 hadis. Dan kata dia, kama yahfazul insan qul huwallahu ahad wa fil muzakarati 300 alfa hadisin. Dan kami dulu, generasi dulu hafal hadis ini macam kami hafal qul huwallahu ahad saja. Dan kebiasaannya para ulama dulu dalam ingatan 300,000 hadis biasa. Ini baru cinta Nabi. Hafal hadis.